1969, this cultural melting pot reached a boiling point. Malay and Chinese rioters fought one another in the streets of Kuala Lumpur with bladed weapons, farm tools, and silat. In the end, these riots left some 6,000 people homeless and claimed over 200 lives. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Syazana Syahira binti Saleh di 2013-106-3412 AT06 ISMP TESEL akan membentangkan tugasan video saya pada hari ini yang bertajuk Hala 7 Perkembangan Pendidikan Era Masyarakat Tradisional, Era Penjajahan, Era Kemerdekaan dan Era Selepas Kemerdekaan terhadap Pembangunan Insan dan Negara di bawah subtopik Sekolah Kebangsaan. Dan isu yang akan saya bangkitkan pada hari ini adalah, adakah motif ataupun tujuan penubuhan sekolah kebangsaan kita telah dipenuhi ataupun tidak, iaitu perpaduan. Adakah perpaduan telah tercapai dengan penubuhan sekolah kebangsaan? Mari kita saksikan video ini. Pendidikan merupakan satu perkataan yang sangat sinonim dalam kehidupan masyarakat kita sekarang kerana pendidikan seringkali dikaitkan dengan kemajuan sesebuah negara, kemajuan sesuatu tamadun dan juga kemajuan dalam sesuatu masyarakat. Oleh itu, pendidikan sudah tidak asing lagi, sejak dari dahulu lagi telah diberi penekanan yang sangat tinggi untuk memastikan taraf pendidikan dalam negara kita mencapai tahap yang cemerlang dan juga profesional. Oleh itu, tidak hairanlah sejak dari zaman dahulu kala, sejak dari zaman sebelum merdeka lagi, pendidikan telah wujud. Cuma apa jenis pendidikan, bagaimana pendidikan dijalankan dan juga tempoh pendidikan tersebut adalah berbeza dengan dahulu hinggalah sekarang. Selain dari pendidikan, perpaduan juga turut menjadi tunjang kepada keamanan sesebuah negara. Oleh itu, pada zaman dahulu kala, sekiranya kita melihat pada zaman dahulu, zaman pemerintahan British di negara kita, British telah menetapkan pelbagai jurang bukan sahaja ekonomi maupun pendidikan dalam kalangan masyarakat kita. Kerana itu, wujudnya satu jurang perpaduan kaum yang sangatlah besar pada zaman dahulu kala. Oleh itu, pelbagai inisiatif telah diambil oleh kerajaan daripada dahulu hinggalah sekarang, seperti yang kita lihat dalam laporan LJ Barnes tahun 1950, iaitu sekiranya kita lihat balik dan kita kaji balik dalam laporan tersebut menyatakan bahawa kewujudan sekolah kebangsaan haruslah ada. Jadi, pada pandangan beliau, sekolah kebangsaan dapat mewujudkan perpaduan dalam kalangan pelajar. Namun, sejauh manakah perpaduan telah dicapai melalui kewujudan sekolah kebangsaan yang telah wujud dari zaman dahulu lagi? Jadi, mari kita tinjau apakah respon rakan-rakan kita mengenai isu ini. Pada pandangan saya, tahap paduan negara kita masih belum kukuh sebabnya masih ada lagi pergaduhan kaum dalam negara kita. Proses sekolah ni antara pelajar dengan guru. Macam kenapa saya kata macam tu? Sebab kadang-kadang ada di kalangan guru-guru kita ni yang bersikap bias, yang mementingkan kaum mereka sendiri. Sebagai contoh, sekiranya seorang guru bahasa Inggeris, dia akan mengetahui guru bahasa Inggeris ni bukan seorang Melayu dan belajarnya multiracial, maksudnya ada India, Cina dan Melayu. Jadi dia akan lebih menumpukan perhatiannya kepada pelajar-pelajar Melayu. Jadi pelajar Cina dan India ni akan diketepikan. Jadi itu adalah salah satu isu resis yang kita dapati yang berlaku di kawasan sekolah pada masa kini. Okey. Seterusnya ialah pelajar maupun guru, kira-kira di mana-mana sekolah pun yang kita dapati, mereka akan gunakan bahasa ibunda mereka masing-masing
untuk berkomunikasi. Jadi hal ini tidak akan dapat mengukur perpaduan dalam kalangan pelajar ataupun guru-guru. Kerana biasalah kalau kita yang berdarah muda ini akan cepat membuat keputusan ataupun kesimpulan. Jadi apabila sebagai contoh, katakanlah seorang pelajar Melayu dan dua pelajar Cina sedang berbual, dan apabila pelajar Cina ini bertukar bahasa ataupun berkomunikasi antara mereka dengan menggunakan bahasa mereka sendiri, iaitu bahasa Mandarin ataupun Cantonese dan sebagainya. Jadi pelajar Melayu ini akan merasa seperti disindir ataupun dikutuk. Jadi ini akan menimbulkan pergaduhan ataupun salah faham. Jadi ini akan membuatkan perpaduan tidak kuat antara pelajar maupun guru. Maksudnya sekolah kebangsaan dapat satukan pelajar kerana hanya satu saja bahasa yang digunakan sebagai bahasa pengantar di sekolah, iaitu bahasa Melayu. Jujurnya lah, maklumat perubahan sekolah kebangsaan ni dia tidak tercapai sebab masih ada pergaduhan kaum antara dengan kaum yang lain lah, dan itu memang satu salah faham yang sangat besar lah, dan isu yang memang serius dan perlu dilihat. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan boleh digunakan sebagai ejen untuk memartabatkan objektif itu, tetapi dengan penggunaan bahasa ibunda boleh digunakan selepas waktu sekolah, macam dengan ibu bapa. Salah satu cara untuk pastikan objektif sekolah kebangsaan sebagai ejen perpaduan tercapai adalah melalui proses PNP. Iaitu apabila guru mencampur unsur subjek multicultural, contoh subjek civic, mana mereka bawa unsur-unsur perpaduan untuk mendedahkan kepada pelajar tentang multicultural di Malaysia. Okay, pada pandangan saya, sekolah sebagai ejen perpaduan yang boleh dicapai melalui sukan, di mana melalui sukan semangat kerjasama dan semangat kerjasama itu dapat dipupuk. Sebagai contoh, aktiviti bersukan ni memerlukan murid untuk bekerja dalam pasukan. Jadi apabila murid bekerja dalam pasukan, maka pelbagai bangsa akan berada dan duduk bersama-sama dan berbincang mengenai apa aktiviti yang bakal mereka lakukan. Jadi di situ perpaduan tu dapat diwujudkan. Selain itu, melalui acara sukan, perpaduan dapat dibentuk apabila semangat kesukanan tu ada dalam diri pelajar, di mana apabila sebagai contohlah kan hari sukan sekolah. Jadi satu rumah sukan dia ada pelbagai jenis bangsa kan, murid yang mempunyai pelbagai jenis bangsa. So boleh je tak kisah. So in order to rumah sukan tu untuk menang, jadi murid-murid ni dia jadi bersemangat untuk bermain sukan. Jadi dia tak kira bangsa apa-apa, dia tetap bagi sokongan kepada dia punya teammate supaya dapat memenangi acara sukan tersebut. So as a conclusion, secara kesimpulannya, saya sangat yakinlah bahawa ejen perpaduan di sekolah dapat dipupuk melalui sukan. Salah satu lagi cara untuk mempromosikan perpaduan di sekolah, iaitu dengan melibatkan semua pelajar, tidak kira kaum dan agama, untuk menyambut perayaan-perayaan yang besar untuk setiap kaum, contohnya Tahun Baru Cina, Hari Raya. Kita dah lihat kan apa jawapan oleh rakan-rakan kita tentang isu ini. Di situlah
Kerana inilah saya ingin menekankan bahawa penubuhan sekolah kebahasaan itu sendiri amatlah penting kerana ianya akan dapat membentuk perpaduan dalam kalangan pelajar sejak dari kecil lagi, seterusnya melahirkan pelajar dan anak bangsa yang akan meneraju negara pada satu hari nanti. Seorang yang berjiwa patriotik, seorang yang bersatu padu, seorang yang cemerlang bukan sahaja dari sudut intelek, malah dari sudut sasiahnya juga. Kita tidak mahu perkara seperti 13 Mei 1969 berulang kembali. Di situlah kaitannya intro video saya itu dengan isu ini. Kita tidak mahu perkara seperti itu berlaku semula apabila ianya melibatkan rusuhan kaum, kerana ini akan menyebabkan negara kita terjejas bukan sahaja dari sudut keamanan, malah juga dari sudut ekonomi, sosial, politik dan segala jenis segi. Oleh itu sahajalah pembentangan video saya pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih.